Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal muslimun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, seterusnya Jawatankuasa Dewan Perniagaan Islam Malaysia Cawangan Negeri Terengganu, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Saya dahului pertemuan kita pada kali ini dengan tasbih dan tahmid atas limpah kurnia serta izinnya dapatlah kita bersua dan bertatap muka pada pagi ini. Moga-moga dengan pertemuan kita mendatangkan manfaat dan dikira sebagai amal soleh. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya telah diamanahkan oleh Dewan Perniagaan untuk berkongsi satu tajuk berkaitan dengan keuangan. Seperti yang dijelaskan oleh pengurusi tadi, bahawa saya ni seorang peguam. Jadi tak sahlah untuk seorang peguam ni dia tak cerita bidang dia, kan? Bidang yang berkaitan dengan keuangan dan juga perundangan. Sebab saya difahamkan tuan-tuan sekalian semua adalah entrepreneur. Semua usahawan, usahanita, usahawan. Sama ada yang dah ada bisnes sendiri, sama ada yang nak mulakan bisnes sendiri, sama ada tuan-puan ini adalah kaki tangan yang dihantar oleh bos atau majikan tuan-puan sekalian. Dan saya mengharapkan perbincangan kita hari ini sedikit sebanyak bolehlah dijadikan panduan. Macam mana kita ni nak berhadapan dengan kerenah ataupun tipu daya keuangan ini. InsyaAllah hari ini tajuk yang dipilih jebak pitih, kan? Apa yang nak kita bincangkan? Kita akan bincangkan 4 perkara. Topik utama hari ini, definisi jebak itu, jebak pitih ini. Kemudian kita nak tengok pada penipuan keuangan, yang seterusnya penipuan cyber, dan yang paling penting, yang ini saya tak boleh miss, penipuan dalam rumah tangga. Kan, sebab nanti kita tak nak wedding of the year dah jadi divorce of the year, kan? Sebab banyak benda yang kita tahu dan juga kita nak cuba kongsikan. Baik, untuk tidak melengahkan masa, kita tengok kepada jenayah penipuan di Malaysia. Jebak, okey, tajuk kita jebak pitih, jerat. Jerat ni tak ada benda lain lah. Dia ada dengan tipu daya, dia ada dengan helah, kan? Kita nak jebak burung titik, mana? Kan? Kita buat sarang naik tinggi atas. Saya mula-mula tak tahu juga apa benda lah orang ni, kan? Naik motor pagi-pagi duk kelek kayu, ingat kan? Macam galah. Kawasan kita tak ada apa sawit. Rupa-rupanya dia jebak burung. Tanya juga, kan? Apa untungnya jebak burung? Rupa-rupanya dia jual burung tu. Didik boleh cakap, bagi baik apa? Menjawab salam, mahal tu. Seekor mungkin boleh 250. Okey lah. Okey. So, jenayah penipuan di Malaysia. Kita tengok yang pertama, definisi dia. Penipuan. Kita nak ambil perkataan tipu tu. Tipu dalam Dewan Bahasa Pustaka adalah perbuatan curang, kata-kata dusta, helah, muslihat atau belit. Ini Dewan Bahasa. Sebut tipu je, bila bab orang kita, orang Terengganu kata tipu apa? Lebong lah. Kan, tak ada benda lain lah. Aku kena lebong lah. Budak-budak BBNU kata apa? Lipak. Potong tang corner, kena lipak aku hari ni. Maknanya kena tipu lah kita hari ni. Kena sidai. Sidai pun tipu jugalah. Tipu janji pukul 9, 10 tak sampai lagi. Kena sidai lah kita, kan? Okey, dia tak lari daripada perbuatan curang.
Kemudian kata-kata dusta. Memanglah orang menipu takkan dia cakap benar. Apa? Dia akan cakap benda yang tak betul lah. Kan? Musim-musim orang cakap dusta ni dah lama habis dah. Kan? Tunggu KG berapa tahun lagi? 3 tahun lagi? Datang balik musim ni. Yang faham, tak faham sudah. Okey, helah, muslihat atau belit. Ini bendanya. Okey, kalau kita tengok dalam peruntukan undang-undang, macam saya kata tadilah, peguam kalau dia tak cerita pasal kitab dia, bukan peguam lah, rugilah kan. Sebab tuan-tuan kalau nak tanya peguam, datang ofis, buka file tu. Paling murah RM350 untuk sejam. Ini tuan-tuan dapat free je. Okey, apa perkataan tipu ini ada dalam seksyen 415, 420, 424. Untuk definisi secara umum dalam seksyen 400. Yang ini 415, 420, 424 ni perbuatan tipu tu. Okey. Alright. Kesalahan di bawah kanun keseksaan. Yang tadi seksyen 415, barang siapa yang memperdaya mana-mana orang secara fraud atau fraudulently atau tidak amanahnya mendorong mangsa menghantar sebarang harta kepada sesiapa pun, memberikan kerelaan kepada orang tersebut untuk menyimpan harta ataupun memberikan kerelaan dengan secara niat mendorong orang yang terpedaya itu untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa yang mana mendatangkan keburukan, kerosakan dan kecederaan kepada tubuh, minda, reputasi dan harta. Ini benda dia. 415. Dia kena ada elemen fraud dan juga tidak amanah. Sebab itu tuan-tuan, tugas peguam ini sama ada dia ni peguam bela ataupun dia ni pendakwa raya, dia kena buktikan dua elemen ini. Mesti ada fraud. Dan juga tidak amanahnya. Maknanya kalau saya ni DPP, seorang pendakwa raya, saya kena buktikanlah bahawa OKT itu, tertuduh itu memang dia berniat pun nak buat fraud, nak tipu. Dan dia tahu bahawa maklumat yang dia bagi itu adalah tak betul. Dan di peringkat peguam bela pula, dia kena buktikan bahawa tidak ada niat. Apa yang dia buat itu bukan tipu, itu orang berniaga. Kejap lagi saya cerita macam mana ada beberapa transaksi yang banyak dilakukan oleh orang berniaga, yang last sekali tak boleh nak buat apa-apa pun, tak boleh nak claim pun, tak boleh nak tuntut balik. Okey, itu lim yang pertama atau bahagian pertama. Yang kedua, penipuan berlaku apabila seseorang yang membuat representasi atau kenyataan mengenai sesuatu fakta itu walhal diri sendiri tidak percaya apa yang dikatakan itu adalah benar. Kan, macam orang katalah, kalau saya semualah, bahaya kan kena ni. Kan? Kalau saya lah. Dah dapat tak ada apa-apa kan. Jadi dia sendiri pun bagi tahu, dia sendiri pun dah tahu dah tak boleh benda ni. Tak ada orang boleh buat benda ni, payah, kos yang tinggi, tapi dia kata dia boleh buat. Dan dia tahu sebenarnya tak boleh buat pun. Maknanya dia dah buat satu representasi yang salah. Boleh tak kalau kita kata dia menipu? Boleh lah. Sebab apa yang dia cakap tu, dia tak boleh kotakan. Dan masa dia buat tu, dia pun tahu dia tak boleh nak buat. Jadi kalau, jangan marahlah kalau kita kata muni nipu muni lebong kan. Jangan marahlah orang tu. Okey. Elemen ini dikenali sebagai penipuan atau deception, iaitu membuat kenyataan salah sehingga memperdayakan orang yang menerima kenyataan itu, sedangkan orang yang membuat kenyataan itu sendiri tidak percaya bahawa ia adalah benar. Okey, itu maksud di bawah peruntukan undang-undang. Sekarang ni kita nak tengok, kalaulah orang ini, seorang OKT ini didakwa dan didapati bersalah, apa hukuman dia? Okey, saya cerita ni tuan-tuan, bukan saya kata tuan-tuan ni macam mana nak menipu, tidak. Saya nak tuan-tuan faham macam mana kita nak ambil tindakan, ataupun adakah
perkara yang berlaku pada kita ini boleh diambil tindakan, khususnya dalam bab kriminal, jenayah. Bab civil kita boleh buat juga. Kalau ada masa nanti boleh, kalau nak tanya macam mana kita boleh tanya, kita boleh ada soal jawab. Okey, cuma kita nak tahu sama ada kita orang berniaga dapat tender, orang bagi kat kita, dia kata kita sub, dia bagi, lepas tu dia suruh kita keluar modal dulu, kita pun buat, tak bayar. Macam mana nak buat? Adakah dia jatuh di bawah Seksyen 420 atau 417 atau macam mana? Okey. Yang pertama, Seksyen 417, hukuman maksima penjara 5 tahun atau denda atau kedua-dua sekali bagi kesalahan penipuan yang tidak melibatkan penyerahan dan menjejaskan harta. Contoh dia apa? Contoh dia orang tipu degree. Okey, nak masuk kerja. Okey, tuan-tuan yang majikan ini, masa interview anak-anak pekerja-pekerja ni, kita pun, kita perlukan pekerja kan? Tak kisahlah dia ni ada rekod jenayah ke, ada apa ke, janji nampak molek, pakai elok, sopan santun, cakap pun cantik, elok apa semua, kita ambil dia bekerja. Okey, gaji yang nak ditawarkan, jawatan nak ditawarkan sebagai pengurus jualan. Gaji 2,000 lah. Takkan nak bagi 1,500, budak degree kot. Kan? Jadi kita pun tengok, awak ni degree ke? Ya, saya degree, saya lulusan sekian-sekian. Okey, rupa-rupanya degree yang dia serah pada kita itu adalah photostat. Penipu, yang ditipu. Jadi nak buat macam mana? Kita boleh laporkan kepada polis dan polis boleh dakwa atau DPP dakwa di bawah Seksyen 417. Okey? Sebab dia tak melibatkan penyerahan atau menjejaskan harta di sudut jawatan. Kan? Sepatutnya dia ni tak layaklah dapat gaji 2,000. Sebab dia ni diploma, mungkin gaji 1,700. Tapi dah dia kata dia degree, kita pun bayar. Maknanya dia, dari satu segi kita bukannya melibatkan duit tu, melibatkan perjawatan. Okey, yang kedua, Seksyen 419 bagi jenis penipuan secara menyamar, penjara tidak lebih 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Ni menyamar macam mana ni? Menyamar sebagai anggota. Kan ramai kan kita tengok dekat newspaper kan, dekat berita online apa semua ni, orang macam hari tu kan, bukan pegawai, mengaku pegawai polis. Kan, dah lah dia ni ponteng kerja dah bertahun lah, tak masuk kerja. Lepas tu dia siap pakai vest, pakai kononnya dia ni pegawai polis, inspektor ke atas. Kantoi memang kena lah. Ramai tak? Ramai yang buat. Mengaku yang diri dia ni sebagai anggota, pergi pau duit orang dekat mana-mana kawasan. Kita kat sini ni mana dulu, dekat Mayong Mall dulu, ramai kan pendatang asing kan, pekerja-pekerja asing. Oi, bukan payah pun, beli je vest warna kuning tulis polis. Menciput lah lari puak-puak tu, minta seorang 200. Dapat. Jadi kalau kena 419 dan Seksyen 420 penipuan yang mengakibatkan sebarang kerosakan harta atau barangan kepada satu pihak lain, maka hukumnya tidak kurang 1 tahun dan tak boleh lebih 10 tahun, boleh juga sebat dan juga denda. Okey, ini yang banyak kena kepada orang berniaga. 420. Okey, contoh kita kata tadi, kita ni dapat projek supply baju ataupun kelengkapan asrama, kelengkapan katil kan, cadar, tilam apa semua ni ke sebuah asrama. Okey, adalah seorang haji ni, seorang datuk ni offer kat kita. Kita sebut je lah Man, aku ada projek ni, kau nak tak? Dia pun bagi, tapi modal semua kau buat lah, nanti payment semua kau bagi. Okey, dah kita pula memang nakkan projek. Nampak pula okey lah, tak apalah, ada untung tak banyak, tapi bolehlah lepas lah, kita nak bayar duit rumah kita, duit kereta, duit staff kita apa semua, ambil, siapkan semua, habislah 30,000. Dah siap 30,000, minta payment tak dapat. Jadi apa yang kita boleh buat? Kalau kita adu kepada pihak polis, 420 tadi itulah. Sebab kadang-kadang dokumen yang diberikan kepada kita adalah dokumen palsu. So Haji tadi, Datuk tadi tu bolehlah kena 420.
Tapi tuan-tuan, kalau orang dah berduit ni dan memang dia ni memang kaki klepet, kaki tipu, oi. Dia dah buat macam-macam, dia dah prepare macam-macam lah. Setakat bayar lawyer apa dah hal. Kan? Lawyer pun sama dia jugalah. Kan? Dia akan cari the best lawyer lah untuk buat kes dia. Sebab kadang-kadang kita tengok, saya jumpa tuan-tuan kes-kes penipuan ni melibatkan dokumen yang sah. Ada perjanjian. Mati stamp perjanjian tu. Ada PO, ada DO, ada invoice. Tapi last kata penipuan. Sebab terma kat situ juga. Kadang-kadang kita ni orang berniaga, dah ada perjanjian ni, okey lah ni surat lawyer. Tak tuan-tuan, kita kena tengok terma itu. Sebab tu kita, kalaulah kita ni pihak A dan pihak B, kita kena ada lawyer kita, pihak B ada lawyer dia. Perjanjian siapa buat? Okey, contoh A akan buat perjanjian, B dia akan review perjanjian tu supaya dia tidak berat sebelah. Kalau tuan-tuan jadi pihak B, A buat perjanjian, Anah, Ajah, ini saya punya agreement, okey sign, nanti kita settlekan. Payment apa semua tu masuk kat akaun saya. Dalam terma perjanjian itu, ada tak cerita pasal payment masuk akaun dia dan dia akan disburse duit kita tu dalam masa berapa hari? Ada tak? Tak ada. Kalau kita pakai menonong aja terima benda tu, alamat lah. Sebab dia kata rujuk pada perjanjian. Perjanjian tak sebut benda tu. Jadi tuan-tuan, memanglah saya mengesyorkan orang berniaga ni, tolong ada penasihat undang-undang sendiri. Jangan menggunakan ataupun menumpang peguam yang ada di pihak sebelah. Sebab tuan-tuan kena ingat, peguam ini dia menjaga hak klien dia. Kalau tuan-tuan lantik saya akan jaga kepentingan tuan-tuan. Saya tak jaga kepentingan B. Apa hal pula aku nak kena buat jaga dua-dua yang bayar A? Jadi dia akan ada conflict of interest. Jadi kalau tuan-tuan nakkan nasihat undang-undang yang betul, lantik tuan-tuan punya lawyer. Kalau dia dah buat agreement, tak apa, bagi lawyer kita tengok. Lawyer tu charge lah. Tak adalah mahal pun. Untuk review, dia akan cadangkan. Dan tuan-tuan, bila dah ada kontrak perjanjian, tuan-tuan jangan kata, oh dah final lah. No. Kontrak itu, perjanjian itu hanya sebagai guideline. Kalau kita tak suka dengan terma itu, boleh pindah. Buat addendum. Apa masalah? Tapi kita ni takut, dah ada agreement lah, lawyer sana buat, kita tak boleh sign je. Mana boleh? Dalam agreement tu ada tak sebut cooling off period? Berapa hari kita tempoh masa bertenang walaupun kita dah tanda tangan? Ada tak? Tak ada. Saya tak jumpa. Tak ramailah perjanjian perniagaan yang ada cooling off period. Jadi memang kita kena buat macam tu lah. Sebab kalau tak, natijahnya cukup besar. Okey? So 420 banyaklah kalau macam scammer-scammer ni. Yang biasa ni scammer macam orang tipu buat umrah, tipu projek, itu ramai 420. Sebab ada duit yang telah dibayar kepada pihak tertentu. Okey. So, ini antara dia. Sikap ambil mudah kena tipu, jenayah scam, kan banyak sekarang ni. Scammer-scammer ni, kita ni yang, yelah kita orang berniaga pun duit bukannya ada sangat. Semua rolling. Untung hari ni nak pusing untuk modal besok. Tapi dalam pada untung tu, saya selalu juga dijemput untuk berkongsi sesi-sesi macam ni dengan Tekun, dengan dulu Amanah Ikhtiar, masa saya dulu servis dulu. Untuk makluman tuan-tuan, saya pun sebelum saya buka firma sendiri beramal sebagai seorang peguam, saya juga adalah salah seorang pegawai yang mengawal selia dan juga buat siasatan untuk skim-skim cepat kaya. Banyak. Kalau siapa nak tahu, nak buat, boleh. Saya akan cadangkan. Saya tak nak buat, nipu. Tapi macam mana nak buat, saya tahu. Kalau di Terengganu kita ni dulu ada Tok Belagak, ingat tak? Dia punya poster, dia punya banner besar tu dekat Maidin Hiliran tu. Sebesar-besar alam, Tok Belagak nama dia. Skim emas.
Kita ada Geneva Gold, Bestino, Highway Group, Alfafa. Apa lagi? Skim Pokok Gaharu, Ikan Haruan, Lintah. Ada yang masuk skim Lintah tak sini? Lama dah skim Lintah ni. Kemudian latest, sebelum saya letak jawatan saya, isu kripto, mata wang kripto ni. Semua orang, founder nak ada kripto sendiri. Yang warna pink tu, tahu warna pink tu? Tahu? Pun ada kripto sendiri, kena dah. Yang terlajak tu pun ada juga kripto dia, kena juga. Kita stop. Sebab saya dulu, saya bukanlah sekali dengan KPDNKK, KPDNSCP, tapi kami ada dalam grup tu. Jadi memang kita tahulah skim-skim yang memang kita tahu nak menipu orang. Alfafa buat rumah banglo 25,000. Apa benda ni? Kan? Ni jual beli tanah lot 10,000, 20,000, bayar bulan-bulan. Apa benda ni? Kita tahu semua cerita tu. Kan? Sebab tu kalau kita nak buat, kena hati-hati. Walaupun biasanya tuan-tuan, orang menipu ni dia siapkan semua. Dan ada juga, saya tak nafikan, ada juga penglibatan sahabat-sahabat saya, lawyer-lawyer ni pun ada. Saya tak nafikan. Tapi bukanlah kita nak kata dia pun menipu. Tak, dia hanya buat agreement mengikut arahan anak guam dia. Kalau dia menipu memang lama kena dah. Kan? Tapi ialah job dia, kerja dia untuk siapkan dokumen. Jadi dia buatlah. Tapi tuan-tuan bila melibatkan peguam ni, ada tindakan yang tuan-tuan boleh ambil. Nanti saya cerita. Okey. Baik, yang seterusnya, okey, kita masuk penipuan keuangan. Yang pertama, penipuan urus niaga kad kredit. Ni tak banyak dah. Ini zaman-zaman masa saya kita dululah. Kita sebaya ni. Kan, umur saya baru 24. Kan? Okey, sebaya dah ni. Zaman-zaman dulu memang seorang boleh pegang banyak, tak ada limit pun untuk kad kredit. Sekarang dia ada 3. Tak boleh lebih daripada 3 kad, kredit kad. Kan, Bank Negara dah buat dia punya ruling dia. Tak boleh. Kalau dulu tuan-tuan, semua bank. Kita pun dulu pegawai agak sedap jugalah. Kan, pergi sana boleh, pergi sana boleh. Buat loan kereta dapat kredit kad. Buat loan rumah dapat kredit kad. Buat personal loan dapat kredit kad. Free je. 3 dah. Dah 3 masa tu kita tengah nak up kan. Nak melancong lah, nak penuhkan rumah, nak beli chandelier lah, apa semua. Pakai duit mana? Swipe lah semua. Ujung tahun konon-konon dapat bonus. Sekali tak dapat, nayar kau. Kan? Itu perangkap dia. So, tak banyak sangat lah. Ada, recently pun ada. Kan? Bila dia kata ada dapat credit card ini dipakai. Sekarang ni yang banyak ni, yang online shopping tu. Warna orange tu, warna purple. Saya tak nak sebut. Satu nanti kena saman. Tak larat aku nak membayar saman ni sekarang. Kan? Sebab kadang-kadang ada orang yang boleh hack account pipit. Kan? Kita ni ada account tau. Kita berniaga. Ni dalam ni memang banyak ni. Apa online shopper kan? Online punya ni yang base. You all ada account. Silap-silap hari bulan orang masuk account you tau. Masuk, ambil duit dalam tu, ambil point dalam tu, ambil segala reward, everything semua ambil. Nak buat macam mana? Dan kita ni yang biasa dengan online shopping ni, ada akaun kita sendiri. Kadang-kadang dapatlah mesej dia kata, ada pembelian berjumlah ini, sila verify. Kalau tak verify, link, tekan link. Masa kita tekan link itulah duit kita semua masuk. Kena hati-hati. Sebab tu kita kena buat 2 ataupun 3 kali dia punya verification dia, password dia kena ada 2-3, dia tak boleh pakai satu. Saya baru ni pun kena hack dah satu. Aduh, account Instagram saya, follower saya tak ramai pun, dia hack juga. Apa benda lah mencarinya. Aduh, saya pun ada Facebook, ada semua nanti saya share. Okey, yang seterusnya ialah panggilan telefon. Yang ini dia ada kaitan dengan kredit kad. Sama ada dia WhatsApp kita, dia message kita atau dia call kita. Dia bagi tahu, kita daripada sekian-sekian kedai di Sabah ada transaksi yang mencurigai. Boleh tak datang ke Sabah? Tuan-tuan, kita duduk Kuala Terengganu nak pergi Sabah. Flight kita ke KL pun 3 kali je sehari.
Nak pergi Sabah, apa benda ni? Sudahnya kita pun ikut je lah dia, layan je lah. Kan? Tahu-tahu kita pun kena. Okey? Yang seterusnya, penipuan pinjaman bank. Ini banyak. Kita ni, kalau dengan bank, mungkin nama kita dah blacklist. Biasalah kan. Saya pun dulu pernah kena juga. Jangan tuan-tuan kata tak pernah, kena. Kan? Tak bayar. Akaun Sitos kita tak cantik. Jadi payahlah nak buat loan. Kita nak berniaga, nak pusing modal. Apa kita buat? Carilah tiba-tiba keluar dekat FB. Pinjaman tanpa cagaran. Kita pun minta. Itu yang banyak kita kena. Okey? Kita nak minta sikit je. Nak bayar nak 10,000 sebab staff kita. Kan gaji bulan tu memang sangkut. Kita tak tahu nak rolling mana dah. Sian juga kita ada 4-5 orang staff ni. Dengan ada yang nak bersalinnya, dengan ada yang nak kahwinnya, dengan ada mak bapak sakitnya. Kita kesian, kita majikan, kita tahulah. Kan? Gaji kita tak dapat lagi. Gaji budak dulu bayar. Jadi kita pun ada orang nak bagi pinjam. Bagilah. Dia kata syarat dia hanya bagi IC untuk semak kelayakan. Kita pun bagi. Okey, dah bagi tu dia kata okey, kita perlukan verification. Okey, kita nak minta you punya ATM card dan juga password you. Sebab ada benda yang kita kena buat lah. Sebab kalau tak boleh nanti kita adjust. Sebab you nak duit kan. Kita ni yang tanpa berfikiran waras ni, bagi je semua. Bagi kat siapa? Bagi kat Rana. Lepas tu, layak tuan. Tuan boleh dapat 10,000. Tapi nanti cas-cas kita ni ada lebih kurang dalam 2,000 lebih. Tapi kalau tuan nak cover apa semua tu, tuan kena bayar 2,500. Kalau tak, kita markup loan lah jadi 15. Senang, tuan ada lebih. Dah cover everything semua. Nak tak? Orang mengantuk disuruh bantal kot. Kan? Okey, saya nak 15,000. Lepas pada tu, kita kena clearkan. You punya Sitos ni tak cantik lah bos. Kita kena clearkan dulu Sitos ni. We have to write in to Sitos untuk clearkan nama you. Kalau tak nanti kita tak boleh. Because kita tied up dengan bank Kuala Rima. Sebab macam mana bank Kuala Rima nak release duit? Sebab bila ada Sitos, tak boleh. You kena ni, bayar sikit 700. Okey, bayar 700. Lepas tu, kita kena baiki scoring pula. Sudah. Kita dalam kepala otak tadi 15,000 kan? Sebab yang betul-betul kita nak 10,000. Jadi setakat 15,000 tolak-tolak lagi. Okeylah, tak apalah. Buat kira. Lepas tu senyap. Senyap buat apa? Nak jumpa dia. Kita pun tak tahu. Kalau dia minta duit, kita bagi duit. Tapi bagi kat siapa? Entah akaun mana-mana kita bagi. Kita berurusan dengan ABC pinjam wang. Tapi kita bayar duit kepada Siti Nurhaliza. Contoh. Kan? Jadi, kita nak pergi mana? Tak boleh lah. Kan? Sudahnya kita kena tipu. Tuan-tuan, setakat kena tipu, tak apa lagi tau. Jangan nama kita, akaun bank kita digunakan sebagai keldai akaun. Jadi kedai akaun Naya sebab dia kesalahan mandatory. Mandatory ni dia tak ada alasan, dia tak ada defense. Kalau ada pun cukup rumit defense itu. Dia seolah-olah bank kau mengaku je. Sebab kalau kena di bawah 424, 422, 411 keldai akaun ni memang payah. Sebabnya masa kita buka akaun, tuan-tuan ingat tak? Kita pergi bank Kepala Rimau, kita nak buka akaun. Lepas tu kita buat apa? Kita thumbprint. Lepas tu buat apa? Kita tanda tangan. Tanda tangan kat borang mana? KYC, Know Your Client punya borang. Maknanya tuan-tuan memang sah buka akaun. Dan dalam dokumen itu, dia ada satu terma. Bahawa kita bertanggungjawab secara penuh terhadap akaun kita. Dan sekali lagi dalam Akta Perbankan juga, FSA, Financial Services Act pun dia ada sebut
pemilik akaun bertanggungjawab secara penuh, total, mandatory terhadap akaun bank dia. So kalau kita pergi mengadu kat polis, mengadu kat peguam, kata saya tak tahu, saya kena scammer juga. Tak ada. Memang korang kena bayar. Kena denda punya. Dan silap-silap hari bulan, kalau kita ni penjawat awam, sebab kalau 424 tuan-tuan ada penjara Section 424 ada penjara dan denda. Kita sebagai penjawat awam, kalau kena penjara minimum sehari ataupun denda 1,500, maka kita boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penjawatan awam kita. Kiranya kena pencen, kena buang kerja. Jadi sebab itu kami ni, kalau untuk kes keldai account, kalau melibatkan kaki tangan kerajaan, we have to fight till the end. Kita akan bantu sahabat kita ni. Walaupun kita tahu dia bukan penipu pun, dia jadi mangsa keldai. Tapi nak buat macam mana? Kena lawan lah. Tuan-tuan jangan dengar pegawai penyiasat kata, cik ngaku je cik, bukan kena banyak pun. Jangan buat macam tu. Tak pasal korang gang. Satu kesalahan 700, 5 kesalahan berapa ribu kena? Itu kesalahan jenayah tau. Nak mengaku salah boleh, tapi pada undang-undang yang lain, bukan kanun kesiksaan. Orang mengaku memang alamat sain surat mati lah tu. Sain surat berhenti kerja lah, kalau kaki tangan kerajaan. Sama juga agensi kerajaan pun sama. Depan saya ni semua orang berniaga, tak ada masalah punya kan. Tapi harapnya maklumat ni sampaikanlah kepada kawan-kawan kita yang lain. Okey, skim Ponzi, MLM. Ini banyak. Tak, sekarang ni mungkin kurang lah. Tapi masih ada dalam online. Dulu dia buat parti kan. Dia buat itu, dia buat ini, nak mencari orang MLM. KPDN SCP, ini bidang dia MLM ni. AJL, Akta Jualan Langsung. Berapa ramai yang tak ada lesen AJL tapi dia buat program piramid. Sebab tuan-tuan, piramid skim ni, saya nak share sikit lah. Piramid skim ni dia memang ada satu sistem yang kalau kita orang berniaga, yang kita ada produk, sebenarnya kita boleh buat. Okey. Dan saya nak ajar tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada produk yang hendak dijual, contoh kita kata produk kecantikan, skincare berasaskan beras. Okey, orang tak buat. Tak ramai lagi orang buat ni. Kalau tuan-tuan yang berminat, mungkin boleh cari R&D, pergi kat Mardi apa semua, banyak. Dia punya formula-formula dia. SK2, siapa pakai SK2? SK2 tahu kan? Oh, mahal. Aku kena ketuk dah. Tiap kali pergi Sogo kena aje. Okey. Memang mahal. Padahal air tapai je. Air dia, beras itu dia tapai. Dia buat, dia peram air dia tu, air tapai tu. Yang itulah jadi pitera kita tu. Sebab tu bau dia pun macam bau-bau masyam lah, bau-bau tapai. Jangan pula tuan-tuan pergi makan tapai pulut tu tepek. Oi, semut sekejap lagi. Kan? Okey. Kalaulah kita ni ada produk itu, kita lancarkan piramid. Di market ini, kita ada grup-grup dia tau. Grup leaders. Dia akan ada consultant. Dia akan jumpa kita. Ajar nak buat apa? Oh, saya ada produk-produk gini, saya nak buat gini. Okey, tak apa. Belakang saya ada 200 orang leader yang akan support aja. Once kita masuk, kita akan make sure you punya sales 3 juta dalam masa 3 bulan. Boleh buat tak? Boleh. Dia ada belakang dia 200 agent. Itu agent utama tau, 200 orang. Dan setiap ejen utama dia pegang 20-30 orang kecil. Senang kata 200 stokis. Yang lain tu ejen-ejen kecil. Agak-agak boleh tak produk kita boom? Boleh. Tapi dia ada syarat dia. Okey. Kita punya ni geng-geng consultant ni, dia akan kata okey, kita akan ambil 40% daripada you punya sales. Once kita dapat, okey, we hit the target, you buat. Kita bagi sistem kat you. Okey.
Kita pun masuk kat dia, agreement tak ada, apa tak ada, okey, agree saja, dia pun masuk, bantu kita, betul, 3 bulan, bisnes kita akan boom. Lepas tu, kan dia punya agreement tadi tu, dia punya perjanjian dia, aku ambil 40%, tuan-tuan, kita owner kot, tengok 40% pergi kat situ saja. Habis untung kita ni, untung sejuta, 40%, 400,000 ke sana, 600 kat kita. 600 tu tak tolak lagi dengan production, tak tolak lagi dengan overhead, staff, everything semua, marketing. Lah tinggal 100,000 je kat kita. Apa berlaku? Kita pun rasa tak boleh ni, sistem kita pun rasa macam dah pandai, kan? Semua dia dah bagi dah dalam sistem tu, dalam folder. Kita buat je, kick je. Kita pun okey lah, Datuk, saya tak nak lagi pakai servis Datuk, so kita tamatkan kita punya collaboration kita, I on my own. Datuk tu kata apa? Okey, tak apa. Dia pull out 200 stokis, collapse. Habis. What happened? Business collapse lah. Sebab pendukung kita dah keluar. Orang yang mendukung ni, dia tak peduli apa, dia tahu dia buat duit daripada situ je. Barang tu bagus ke tidak, produk ni cantik ke tidak, marketing power ke tidak, kita punya selebriti, duta apa ke tidak, semua dia tak peduli. Dia tahu dia nakkan dia punya hak dia. Once keluar, collapse. Rupa-rupanya kita tak masuk dalam skim-skim apa, tak berdaftar dengan AJL, Akta Jualan Langsung. Kena lagi dengan KPD NHCP. Lepas tu gimana? Jumpa Pok Zang. Masa tu minta maaf lah, satu file 40-50 ribu lah. Kos akan lagi tinggi lah. Sebab tu Ponzi. Okay. Dan bila dah drop tadi, apa berlaku pada yang genuine punya ejen-ejen ni? Marahlah kat kita. Kalau dah ada masuk bisnes tu, kena bayar dulu, kena beli produk dulu, produk tak laku, naya. Kan? Nak buat tuntutan undang-undang pun susah. Okay. So itu adalah berkenaan dengan Ponzi. Ada soalan setakat ni? Dia lebih kurang dalam setengah jam, 35 minit lagi. Ada lagi ni, baru part pertama. Okay. Ini skim pelaburan, 1.7 juta rakyat ditipu dalam skim pelaburan. Okay. Solution dia. Kita dah cerita isu, kita cerita solution. Yang pertama, jangan sesekali berhubung melalui telefon dengan mana-mana individu nombor yang tidak dikenali. Sila buat semakan dengan pihak bertanggungjawab. Saya cadangkan tuan-puan untuk download aplikasi dalam phone kita tu, dalam talian ini, ada yang kita panggil yang who's call, yang kita boleh tengok. Saya tak nak sebut sebab itu brand dia orang. Dia tak sponsor kita punya program hari ni. Kan? Yang dia keluar nama tu. Dengan scammer lah, dengan bank lah, kan? Dengan mahkamah lah. Percayalah, kalau dia tulis mahkamah itu, yang itu scammer. Sebab tuan-tuan, mahkamah jarang, dia tak akan telefon kita punya. Lawyer pun dia jarang telefon. Kita telefon dia. Tak ada masalah, tak ada masanya dia nak telefon. Telefon pula dia kata dia tu magistrate. Tuan-tuan bayang magistrate, hakim boleh telefon kita? Kita sebagai lawyer pun kalau dapat panggilan daripada yang arif hakim tu, happy sangat lah. Melainkan dia tu anak saudara kita lah. Pok kita kan. Kalau orang biasa telefon kita memang tidak lah. Tolong abaikan. Okay. Yang pertama, kita kena download lah benda tadi tu. Aplikasi-aplikasi. Senang. Kita nak reject call pun senang. Murah, tak bayar pun. Jangan ambil yang berbayar. Yang bayar tu bagus jugalah. Sebab ada phone yang dia boleh simpan. Kan? Dia boleh jadi unknown. Tak apalah. Sebab kalau orang tu betul-betul nak berhubung dengan kita, ada isu dengan kita, dia akan WhatsApp kita, dia akan perkenalkan diri. Kan? Tapi kalau dah terima call saja, lepas tu tak call-call, scammer tu. Okey, yang kedua, hanya berhubung dengan nombor rasmi sahaja. Tapi tak dinafikan tuan-puan, sekarang ni ada teknologi. Scammer ni dia boleh menyamar konon-konon dari balai polis. Appear dekat telefon kita balai polis. Nombor yang keluar tu pun betul.
kita check dekat internet pun, betul lah nombor balai polis cabang 3. Betul lah Sarjan Jamil kat cabang 3 tu, OCS. Dia telefon. Uish. Kan? Tapi bila dia call, kita boleh letak call balik. Bila call balik, nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Maknanya mesin lah tu. Sebab dia akan gunakan satu device untuk tipu kita. Okey. Seterusnya berurusan hanya dengan institusi keuangan dan pengurup wang berlesen, dan juga buat semakan dengan pihak berkuasa seperti polis, SC, Bank Negara, KPDN, SCP dan lain-lain agensi. Okey, tuan-puan tahu tak yang pihak polis dia ada sediakan satu laman web berkenaan dengan penipuan jenayah komersial ini? Okey, tuan-puan boleh pergi ke dia punya ni, dia Semak Mule. Kalau bahasa baku dia Semak Mule. SEMAKMULE .rmp.gov.my, ataupun type je dekat Mr. Google Encik Google Semak Mule ataupun Semak Account. Okey, saya ulang SEMAKMULE. Type je Semak Mule, dia akan keluar. Okey, MULE. Semak Mule. Semak Mule. Okey, dalam website tu tuan-puan boleh buat semakan apa? Yang pertama, akaun bank, nombor akaun. Yang kedua, nombor telefon. Okey, sebab apa? Online transaction ni dia akan bagi nombor phone dengan nombor akaun kan? Okey, kalaulah kita type nombor akaun tu dengan bank dia, kita buat carian, dia akan keluar 47 carian berkenaan dengan nombor ini. Ada siasatan dibuka. Maknanya itu adalah akaun keldai. Tapi kalau tuan-puan letak nombor akaun tuan-puan, benda tu akan direkodkan tau. Maksudnya sebelum ni kosong, tapi sebab tuan-puan masukkan nombor akaun, dia akan jadi satu carian. Kalau orang lain masuk akaun kita, 2 carian. Kalau 10 orang, 10 carian. Carian tu maksudnya kita boleh buat, kita boleh ada indikasi, ada apa kita kata isyarat bahawa ramai dah orang cari semak akaun nombor ni. Tapi bila kat situ dia tulis carian berapa kali, lepas tu ada siasatan dibuka, maksudnya itu memang keldai akaun. Tak payahlah transfer. Kita dapat job, orang suruh transfer duit, agak-agak lah. Lepas tu suruh transfer dekat akaun peribadi, lagi sekali agak-agak Kita berurusan dengan syarikat, apa kena-mengena nak kena bayar kat orang? Dia kata ini dia punya finance manager. Siapa finance manager yang cerdik sangat bagi account number dia pada company untuk company buka, untuk company guna? Tak cerdik. Dan satu lagi, dia mendatangkan masalah pada kani account tu atau account manager tu sendiri. Mana boleh, account peribadi kita. Bagi orang lain guna. Dan bila dia orang kan tuan-puan dia orang ni train tau. Dia orang ni memang dididik untuk menipu kita. So setiap soalan yang kita tanya ada jawapan. Saya pernah biasa dalam phone kita, dalam tele lah. Dalam tele ni banyak, tiba-tiba dia add kita masuk dalam skim pelaburan. Tak mana-mana skim dia bawa masuk kan. Lepas tu dia buatlah dalam tu, dia akan ceritalah ada orang yang hari ni dia tunjuk duit kan. Lepas tu dia tunjuk dia punya slip bank transfer dia. Lepas tu tunjuk tangan, Alhamdulillah hari ni aku untung. Dia ada group dia, dan group dia ni semua planted ni orang dia juga. So kadang-kadang dia mencari kita ni bila tengok orang yang sama. Kadang-kadang dia tengok dalam DP dia, gambar dia tu, gambar pakai songkok, pakai serban haji ni.
Kita kata haji lah kan, nak dah orang pakai serban, haji lah tu kan. Tapi dia punya seronok dia, Alhamdulillah, saya untung hari ni masuk 300 dapat 1,500. Wow. Saya rajin juga layan. Sebab nak jadikan modal lah, nak cerita kat you all balik. Kadang-kadang saya tanya Haji, betul, saya PM dia sendirilah, sebab saya tahu once saya bersuara benda yang negatif, yang seolah-olah lawan dia dalam tu, dia akan kick kita terus. So rugilah kita ni XIO kot kan. Dia adalah cara dia. Jadi kita layan. So saya akan PM Haji ni, Haji, betul ke Haji masuk dapat duit banyak ni? Betul, Alhamdulillah. Kadang-kadang dia memang, bila kita tanya tu, salam Haji, saya nak tanya sikit, dia pun akan jawab, Waalaikumsalam warahmatullah, Alhamdulillah, segala puji. Itu cara dia. Yang ini istilah menonggeng agama ni. Minta maaf katalah, ni bukan menonggeng. Marah ni. Dan dia akan layan kita tu, dia akan kita ni pula ialah adalah sedikit maklumat ni, kita tanya Haji, betul ke tidak ni skim ni? Syariah compliant tak? Betul, dia kata ini syariah ni, ini berapa ni ditunjuklah ustaz-ustaz yang ada dalam tu. Ustaz-ustaz tu pula kadang-kadang kita tengok kelakar juga. Tuan-tuan, perasan tak kita dekat jalan raya kita ni, poster-poster kita ni, YB dipakai macam mana? Kita kat Terengganu ni bersongkok kan, berkepiah kan, semua tu orang politik. Tapi orang politik tu lah dia kata ni ustaz tu. Betul, YB kita pun ada yang orang ustaz, tapi mereka orang politik, tak ada kena-mengena dengan pelaburan ni. Yang kita tahulah, aku tahulah dia ni siapa, aku tahulah dia tu siapa. Gambar saya je tak ada lagi, sebab gambar saya tak ada dalam internet sangat. Hatta siapa? Penceramah Ustaz Azhar Idrus pun ada. Samsul Debat pun ada dalam poster kata skim pelaburan patuh syariah. Ustazah Nur Asma, Ustazah Nur Hafizah Musa. Tak ada kena-mengena. Tapi dia sebut, dia cakap. Kemudian bila kita tanya tu, syariah tak syariah? Syariah. Tang mana syariah? 3 jam. Skim tu masuk 300, dalam masa 3 jam boleh dapat 1,500. Kita berniaga kedai runcit, pukul berapa kita tahu untung rugi hari tu? Kedai runcit. Kita buka 8 pagi sampai 10 malam. Pukul berapa kita tahu hari tu untung ke rugi? Pukul berapa tuan-tuan? 10 malam baru kita boleh buat kira. Alamak, Ajiman hutang lagi RM10. Kak Pah bayar dah RM15, potong dah duit dia, settle. Tadi Semek tu mari, hutang pula RM10. Sudah. Cash kat kita ada RM13. Sebab sales banyak masuk ikut QR pada muka. Tak nampak duit. Tapi kita kena buat lah juga kan, kira-kira. Tak apalah, saya sendiri pun tak bawa duit cash sekarang. Kalau tiba-tiba, pertama sekali kalau kita nak pergi tengok tu, ada QR tak? Ada. Ada baru boleh nak makan ke nak apa. Kalau tak ada, payah tuan-tuan. Kita tak ada duit, tak bawa duit cash pun, RM10 je. Pakai QR je. Okey. Maknanya tak ada pelaburan yang boleh menjanjikan keuntungan seawal 3 jam. Kalau kita tanya auditor lah, Kusyah ada, Kusyah tu. Kusyah kalau kita nak buat kira-kira pun lama Kusyah kan. Nak check tu, tanya auditor, dia boleh buat tak impromptu? Untung hari ni berapa? Tak boleh. Nak kena tahu segala mak nenek, semua dokumen nak kena tahu. Tapi mereka ini boleh buat 3 jam. Ada tak orang terpedaya? Ada. Saya kes yang sama lah. Bila saya dah rasa macam nak pancing lagi lah, saya kata okey lah, saya setuju. Tapi saya ni bukan nak guna duit saya. Saya ni orang koperasi, pengurusi koperasi, adalah duit kan. Jadi kita nak lah masuk, tak banyak dan RM25,000. Tapi boleh tak bagi dokumen sikit kat mana saya nak transfer, ada tak perjanjian ke apa ke. Cepat dia hantar. Terus hantar, okey, masuk dalam akaun individu. Lepas tu kita tanya ni siapa? Finance manager. Itulah, tu benda dia. Kan, macam mana boleh kata finance manager? Sebenarnya tuan-tuan, bukan finance manager tu. Itulah kedai. Kalau katakan kita tadi ni bagi kad kita ni kepada peminjam wang tanpa lesen tadi, Along tadi tu, kita lah kedai tu. Duit
Kalau contoh saya masuk 25,000, masuk ke akaun tadi. Akaun tu siapa pegang? Kad ATM dengan siapa? PIN number siapa pegang? Username siapa pegang? Sekejap je. Dan tuan-puan, untuk makluman semua, kedai akaun ni, dia dalam tempoh 5 minit, dia boleh pindah ke 4 akaun dalam tempoh 5 minit. Dan kita kalau nak cepat, kena buat tindakan sebelum 5 minit. A pindah ke B, B pindah ke C. Yang itu kita boleh sekat lagi. C pindah ke D, masa tu dah tak ada. Biasanya bila kita sedar kita ditipu? Esoknya. Sebab apa esoknya? Mac tanya, bang, bukan abang dah keluar duit EPF ke tadi? Jom kita pergi shopping. Baru kantoi rupanya masuk skim cepat kaya. Masuk skim benda-benda macam ni. Kan? Gaduh lah pula. Padan ke? Kan? So kalau kita ni sedar, yang pertama janganlah transfer dulu tanpa kita semak. Kan tadi kita dah sebut berkenaan dengan semak mule tadi tu. Sebelum transfer, cek dulu. Ini belum cerita pasal orang yang geng-geng masjid minta duit, masuk kata, Haji saya perlukan duit lah, Zohor nanti saya bayar balik. Ada. Ini ramai ni. Kan, orang hack akaun kita minta duit. Lepas tu transfer orang lain. Kita ni orang Terengganu. Orang Terengganu nama ni paling-paling kampung. Tak maaf lah bukan kampung lah. Orang kata rare sekalipun Awang. Kan? Ataupun nama-nama biasa. Tapi ini kita bagi nama Daniel. Dayangku apa? Hamidah. Dayangku ni orang Sabah Sarawak, orang Sabah, orang Brunei. Mana ada kena-mengena dengan ni? Tapi kita tanya ni siapa ni? Oh, anak buah saya. Anak buah dia yang aku tahu saya mek je. Kan? Dayang ni anak buah mana? Bini mana ni Ji? Kan jadi cerita lain pula kan? Jadi kena cek dulu lah. Dah transfer, cek memang silap lah. Okey? Okey, ni ada video sikit. Dia tak ada ni. Sambil-sambil. Kok ada soalan nak tanya saya, boleh tanya. Okey, kita ada lebih kurang 20 minit lagi. Okey, ini cerita Korea ni. Siapa minat Korea ni tahulah ni. Saya tak ingat cerita apa. Tapi macam mana ialah di luar sana tu dia buat penipuan. Okey, kereta Mercedes S-Class. Apa dia buat? Dia tukar plate number, dia tukar chassis number, dia tukar mileage. Boleh buat tak? Bijak orang Korea tau. Orang Malaysia bijak tak? Sama juga. Berapa ramai kita pakai kereta clone, perasan tak? Kereta clone Singapura banyak dekat kita tau. Especially Pantai Timur. Banyak. Mustang tak Mustang, Mercedes, lepat tak lepat. Kebanyakannya adalah kereta clone. Hati-hati tuan-tuan, kalau nak beli kereta kena semak. Harga memang murah tu, clone lah tu. Okey, penipuan cyber. Sikit lagi kita nak masuk ini yang cyber pula. Okey, banyak kes, memang banyak. Kalau ikut ini yang lama punya slide ni, maklumat yang lama, maklumat yang terkini, untuk tempoh sehingga Jun, kita kerugian lebih kurang 1 bilion lebih. Ini kes penipuan saja. Penipuan dalam talian banyak. Okey, yang pertama love scam. Ini orang-orang yang kesunyian. Kadang-kadang tak sunyi pun, bini ada, laki ada saja. Ini benda dia. Kita ni boring. Tiba-tiba layan dalam social media, adalah seorang Mat Saleh, muka handsome, ataupun orang Malaysia. Konon-kononnya kerja dekat Dubai. Berhubung dengan kita. Umur okey lah, bayar-bayar kita. Kita 24, dia 25, okey lah tu. Lepas tu pula kerja engineer, oil and gas, orang minyak. Mahal lah kan gaji kan. Dah lah kebetulan untuk laki kita, duit pun tak bagi. Mulut pun busuk. Ngokok je kerjanya. Tak maaf abang ngokok ni. Kan? Saya menyampaikan je.
ada orang minta. Ha? Tiba-tiba ada orang yang nak sayang kita. Sebelum ni tak ada orang sebut apa, good morning dia, dah makan belum, I love you. Tak ada. Tiba-tiba ada orang, percaya kita kan. So apa kita buat? Kita mula bercinta dengan dia, dapat hadiah, kemudian dia pun minta tolong kita, dah cinta kan. Kawan tu dekat Dubai, dia kata, oh saya kena tahan immigration, sebab saya punya visa dah habis. Patutnya bos kena hidupkan tapi tak sempat. Jadi saya boleh tak tolong, kalau tak saya tak boleh keluar. Kita ni punyalah, dah cinta kan. Tok laki ada je sebelah, tapi sebab mungkin yalah, dapat I love you tiap-tiap hari tu, tok laki tak pernah sebut. Tu abang-abang tolong kejap lagi ni tolong bagi I love you sayang, lepas tu keluar titik, buang tebiat apa kan, dah tak pernah sebut, tiba-tiba hari ni sebut. So biasanya akan berlaku juga. Sebab pertama, dia orang akan tipu kita. Sama ada nak jadi keldai akaun, bila kita bagi pinjam akaun dia, dia nak pinjam akaun kita. Cara nak pinjam senang je. Okay, ini I punya username untuk bank, ini I punya password. Tak apalah, nanti you dapat duit daripada bos you transfer lah. Baiknya lah, hai kan, orang lain pun kita tak bagi, tok laki kita pun kita sorok pin number. Ini orang lain kita boleh bagi sebab kita telah dikaburi mata kita. Okey, itu kalau bab kena tipu yang macam tu. Yang satu lagi, kadang-kadang kita ni hanyut apa, kadang-kadang terlanjur. Kadang-kadang dek kerana sayang kat dia, kita ni share gambar tak sepatutnya. Kalau setakat gambar aku kata tak bertudung tu tahan lagi lah. Yang ini faham-faham sendirilah. Kita bagi boleh koteng je. Ustaz Azhar kata kan. Kita bagi kat dia. Lepas tu apa dia buat? Dia ugut kita. You, kalau you tak bagi duit tu kat I sebarkan gambar ni. Agak-agak kalau kita ni orang yang bermaruah, agak-agak kita nak tak? Kalau kita orang tak bermaruah pun, contohlah kita ni memang tak ada pun rasa tu, kita pun tak akan buat. Kita ada anak ni, anak remaja, tiba-tiba anak tengok gambar kita, agak-agak jadi apa kita buat? Kita bayar duit kat dia. Maka akan teruslah masalah kita ni. Siapa suruh? Kan? Sama je, baik laki, baik perempuan. Kena hati-hati love scam ini. Okey, yang seterusnya Macau scam. Sekarang ni perkataan Macau scam, Nigerian scam ni polis dah tak guna sangat sebab dia sensitif, sebab melibatkan negara. Scammer dah call lah. Sebab tu macam Macau ni asalnya daripada Taiwan. Apa dia buat? Dia akan menyamar jadi pegawai polis, pegawai bank, pegawai mahkamah. Polis tuan-tuan, kalau dia suruh buat report, kita boleh buat report di mana-mana. Di mana-mana balai polis yang kita jumpa, kita boleh buat laporan. Tak kira lah kes itu berlaku di Baling, Kedah, kita balik ke sini baru buat kat Cabang 3, boleh, tak ada masalah. Dia akan hantar kes tu kepada balai sana juga. Cuma nanti kita akan dipanggil untuk bagi keterangan di sana lah. Kalau orang kata kes di Kinabatangan Sabah, kena pergi juga kat Sabah. Macam saya kata tadi, kita ada flight 3 je daripada sini ke Kuala Lumpur nak pergi ke Sabah. Agak-agak nak datang sebelum ke 4, mana boleh kan? Kita boleh, hatta kita boleh minta pegawai polis tu datang kat kita, boleh, kalau kita orang besar. Kalau kita boleh buat, kita boleh buat. Sebab dia orang ada servis tu. Cuma akan ada kos lah yang kita kena bayar. Bukan upah ataupun kita bayar untuk settlekan, tak. Sebab siapa yang akan datang? Contoh kalau macam kita kan, kita nak buat apa urusan tanah. Kebetulan mak kita tua, duduk dengan abang kita kat Kuala Lumpur, nak buat pindah milik. Tanah Melayu, tanah Rizab Melayu, kena ada penyaksian depan ADO. Mak tu boleh tak pergi pejabat tanah? Tak boleh. Apa kita boleh buat? Sama ada kita usung dia tu, dia kat Kuala Lumpur, kita pergilah dekat Gombak. Boleh tak pergi? Boleh. Kalau tak boleh juga, kita boleh berhubung dengan pegawai kerajaan, pegawai ADO tu, boleh tak mari rumah kita?
untuk dia bawa peralatan untuk tanda tangan. Boleh tak? Boleh. Tapi kita bayarlah pengangkutan dia, kita ambil dia apa semua tu. Bukannya kita bayar, itu servis dia. Itu kaki tengah jalan, tak boleh. Kan? Tapi padang patutlah dia datang rumah kita untuk selesaikan masalah kita. Kita bagi sagu hatilah untuk cover duit minyak dia. Boleh buat. Ini bukan suap tau. Jangan salah anggap. Okey. Macam mahkamah dia contact kita, dia kata oh ada kes. Yang contact kita hakim, magistrate, tak ada kerja. Okey, tip untuk tahu sama ada kes itu betul ataupun tidak, kes mahkamah dia ada kod. Okey. Setiap kes di mahkamah dia akan ada kod, dan kod itu ikut plate kereta. Senang je. Kalau T Terengganu, C Pahang, W wilayah, B Selangor. Macam tu je. Kalau kes itu dia tulis BA NCVC, maksudnya itu adalah kes Mahkamah Tinggi Shah Alam. NCVC adalah kes civil, kes civil, perdagangan. Lepas tu ada nombor kes. Dan baru betul lah. Tapi kalau dia kata, oh kamu ada kes, nombor kes 200-2024/3, yang itu tak telefon je. Sebab memang bukan kes mahkamah lah tu. Dia nak tipu kita. Okey, seterusnya. Okey, yang ini cabutan bertuah, spoofing, saya dah sebut tadi. Okey, Nigerian scam. Ini tak banyak dah, tapi last kali dulu masa Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth mati, dia punya personal dia 250 juta pound sterling. Itu dia punya harta sendiri. Apa dia kata? Orang-orang ni akan contact kita, kata nak transfer duit ni. Jadi dia perlukan akaun-akaun kita. Jadi kalau kita ni tak cerdik, kita pun bagi. Okey. Penipuan dalam rumah tangga. Okey, ada 10 minit lagi. Okey. Biasanya tuan-puan, memang yang menjadi isu rumah tangga sekarang ini adalah berkaitan dengan keuangan. Keuangan yang pertama. Penyondol nombor 2. Dan penyondol tu pun dia sondol kita sebab apa? Sebab duit. Kalau kita ada duit, memang sondol lah. Kan? Kalau orang ni pun pakai asyik kilah kain aja, kan, tak bekerja, tak adanya orang nak menyondol dia. Tapi kalau orang ni orang hebat, nampak berduit, adalah yang akan sondol. Kan? Semua tu adalah melibatkan keuangan. Cuma nak sebut, kadang-kadang kita ni kita tidak berterus terang dengan pasangan kita berkenaan dengan keuangan. Sama ada sebelum atau semasa perkahwinan. Kalau sebelum, ialah kita nampak dia ni orang berniaga, kan, nampak macam hebat ni, kahwin, rupa-rupanya dapat bankruptcy notice, rupanya dia dah nak kena bankrupt. Jadi kita ni seolah-olah digunakan lah, tanggungjawab hidup lah. Tak maaf cakap, kan? Kita tak tahu. Jadi kita kena ambil tahulah. Sebelum kahwin, yang mana dah kahwin pun boleh apply, yang mana belum kahwin sila apply. Okey, apa dia? Yang pertama, kita minta pasangan kita buat SeaCris check. Okey, kat mana nak buat? Pergi kat bank negara sahaja. Pergi kat bank negara. Okey, bagi IC, thumbprint, dia akan bagi username, kita boleh buat online je. Kita semak. Sebab dalam SeaCris itu kita ada dinyatakan berapa jumlah keberhutangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa banyak akaun bank kita ada. Sebab apa? Sebab yang ini tadi tu, kita nak tahu sama ada akaun kita ni aktif tak aktif. Lebih-lebih lagi kalau kita ada akaun yang banyak dan akaun itu dah tak aktif. Tiba-tiba dalam laporan itu dia kata last updated adalah pada bulan 10 baru ni, awal bulan. So baru berapa minggu. Kita cek balik, tak pernah lah, akaun ni tak pernah. Maknanya akaun kita telah disalahguna. Kena cek lah. Yang kakak-kakak ni pula cuba cek
Sebab dalam tu dia ada akaun pinjaman. Kod-kod lah suami ni dia tipu tanda tangan akak-akak semua buat loan. Dia ambil tamprin ke buat loan. Masa tu baru kita tahu, barulah rupa-rupanya suami kita ni tak jujur. Tipu kita untuk buat gaduh, memang gaduh. Cerai, memang bercerai. Sebab yelah, kalau macam tu pun boleh tipu, ke awak kahwin lain? Boleh. Apa masalah sekarang ni? Kan? Ada je negeri yang tak perlukan keizinan isteri untuk poligami. Tahu-tahu suami mati, ada 3-4 orang datang, kata laki dia juga, bawa anak pula tu. Dah harta tu kena kongsi dengan dia tau. Padahal muka korang. Okey, yang itu yang pertama. Okey, sama juga anak gadis ataupun ibu bapa yang nak terima menantu boleh buat benda ni. Minta syarat calon menantu dia, tolong bagi secret check. Pakcik dengan makcik nak tengok. Pakcik-makcik lah kan, belum jadi anak menantu lagi. Dah jadi angkat apa sah tu barulah boleh terima, panggil bapak, panggil mak. Biar, sebab kita nak kena tahu, biar dia jujur. Especially orang-orang yang umur 35 tahun ke bawah sekarang ni, banyak dah hutang tau. Hutang nak beli telefon yang mahal itu, sanggup hutang. Hutang nak beli kereta, orang lain boleh pakai P, dia nak pakai H. Tak ada H, tak ada, padahal P je, tukar je. Kan? Jadi kena minta. Salah tak salah? Tak salah. Biar je. Ini tidak, tanya kerja apa? Kerja oil and gas, plantar. Gaji berapa? 15,000. Okey, bagi si Chris tengok. 15,000 gaji dia, tapi hutang dia 17,000. Nak buat apa? Kahwin dengan anak kita? Pertama sekali kahwin, anak kita kena buat loan. Nak buat macam mana? Rumah semua bawah anak kita. Anak kita perempuan contoh. Kan? Sudahnya, kita lah dah berkahwin. Yelah kan, kita pun tak nak lah anak bercerai-berai kan. Malu kita ni. Tapi takkan nak tanggung benda macam tu. Tahu-tahu kena bankrupt, tahu-tahu itu, tahu ini. Jenuh lah kita. Jadi kena elakkan benda sebegini. Okey. Solution dia adalah tadi, buat carian kebankrapan, si Chris atau si Tos. Sebab tuan-puan, adik-adik yang kat belakang tu, khususnya yang lelaki, kena ingat satu sifir je. Duit kita, duit dia. Duit dia, duit dia. Kau jangan nak memandai-mandai minta dia bayar. Tak adanya. Mula-mula sekarang boleh lah. Okey, I bayar duit rumah, you bayar duit kereta Ya. Jadi apa-apa Kek Gi, dia tuntut semua sekali. Sebab tu kalau kita ni bagi nafkah bulanan pada isteri, abang-abang tolong buat resit. Okey, syariah banyak tau. Suami tak ada, saya bagi tapi tak ada resit. Habis lah. Masaklah korang. Kan? Itu ada plan nak kahwin lagi ke? Boleh minta itu hak you all. Okey. Kalau nak transfer account, kena transfer account. Jangan bagi cash. Kalau bagi cash, tak ada, saya tak pernah terima. Sepanjang perkahwinan saya, dari hari pertama saya jadi isteri dia, 1 sen pun dia tak pernah bagi saya, yang Arif. Boy, sedap gamuk cakap gitu. Kan? Tapi yelah, kita orang lelaki ni nak balas pun tak boleh juga, sebab tak ada bukti. Kan? Masa dia ada bukti, dia kata tak ada. Rumah pun dia bayar, potong gaji dia. Memang jam lah kita. Okey. Baik, kupu-kupu terbang di taman, sayapnya belang nampak riang. Hidup penipu tak akan aman, disumpah orang siang dan malam. Bagaimana buah tidak busuk bila selalu dihinggap kumbang. Bagaimana tidak buruk bila kerjanya menipu orang. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Menipu orang tidak bertempat, akhirat sana seksaan tak terduga. Jadi tak ada faedahnya tuan-puan.
Nak menipu ni memanglah kita nampak mudah, kan? Orang bisnes ni berapa banyak yang kita rasa kita boleh tipu dia. Tapi jangan buat perangai. Sebab tu kadang-kadang kita kena tengok juga keberkatan, nak cari juga keberkatan dalam berniaga ni. Supaya tidak ada unsur-unsur penipuan itu. Kita berniaga juga. Tapi kadang-kadang orang duk ingat kata kita menipu, sedangkan kita berniaga. Kita nak duit funder. Funder ni tuan-puan, dia kena tanggung rugi tau. Tapi berapa ramai yang kita jumpa funder yang bagi duit pada kita, yang dia nak modal dia dipulangkan, untung dia dapat. Ramai tak? Ramai. Sedangkan konsep funder, mudharabah, kalau kita ambil mudharabah punya konsep, mudharib, dia berkongsi modal. Kalau perniagaan itu rugi, orang yang bagi duit tadi tu pun, founder tadi pun kena tanggung rugi. Tapi tak banyak yang berlaku, kan? Okay, so itulah dia sedikit perkongsian saya. Itu saya punya maklumat saya. Saya punya social media. Biasanya dalam social media saya share jugalah perkongsian-perkongsian, tips-tips perniagaan, bukan perniagaan lah, maknanya tips kita berkaitan dengan perundangan yang saya rasa sesuai untuk orang-orang berniaga. Okay, adalah banyak juga dalam tu. Dan hari ni punya live ini pun nanti tim saya akan edit dan kita akan masuk dalam Pok Zang official lah. Okay, dan sambil-sambil adalah perkongsian-perkongsian sedikit bab muamalat, kita berkongsi sedikit. Tak ada masalah lah untuk rujukan. Okay, so ada soalan setakat ni? Kalau nak tanya, kita ada, dah tamat pun masanya. Kalau saya ada je kat sini insyaAllah. Ataupun kalau nak tanya saya, boleh je WhatsApp. Okay, nak DM saya, boleh. Okay, kita akan cubalah. Dan saya suka dengan pandangan beberapa orang yang dah berjaya dalam perniagaan ini. Dia kata dalam niaga ni jangan tinggal dua individu ini, dua orang ini. Yang pertama auditor, yang kedua lawyer. Sebab dua orang ni akan bantu kita untuk sama-sama nak naik lah. Okay, untuk bangun. Even jatuh pun. Sebab kalau jatuh, yalah, kita tax mungkin kena bayar, itu kena bayar, kan. Kalau masa kita jatuh tu pun kita dapat saman. So kalau kita tak berkawan dengan lawyer, susah lah, kan. Kita boleh ambil mana-mana lawyer, tapi harga tu kadang-kadang tak boleh main kira lah, kan. Jadi tak apa, bagi saya sendiri pun, tuan-puan adalah kawan-kawan saya. Okay, kalau perlukan nasihat perundangan, boleh PM saya, boleh WhatsApp saya. InsyaAllah saya cuba bantu. Kalau kena buka file, saya bagi tahu buka file. Kalau setakat nak tanya pandangan, bagi sedikit nasihat undang-undang, insyaAllah saya cuba bantu. Jadi sekadar itu dulu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perniagaan Islam Malaysia Terengganu kerana sudi jemput saya untuk perkongsian pada pagi ini. Ampun maaf sekiranya tutur kata saya, penyampaian saya tidak tepat, tidak memenuhi kehendak tuan-puan. Terkasar bahasa, contoh-contoh yang saya bagi itu mungkin mengguris perasaan, saya mohon maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain siri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.